Kita dari Batu Dua ambil mangga. Banyak buahnya. Untuk berbuka puasa. Ini dia mangga yang ambil tadi. Nanti malam makan kunut. Iya. Oh, kunut terakhir pi kan? Hah? Doa kunut terakhir do witir seperti satu si sengero. Pada bahasa. Adalah merupakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Maknanya apa? Kalau seseorang itu sudah melaksanakan witir, maka witir itu tidak boleh untuk diulang lagi, tidak boleh untuk diulang lagi pada hujung malam. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar membenarkan, Al-Imam Ibn Hajar ataupun Al-Imam Ramli, salah seorang daripada mereka, membenarkan menyempurnakan sembahyang witir itu, iaitu dengan menjadikannya 5 rakaat dengan menambah 2, menjadikannya 7 rakaat dengan menambah 4, menjadikannya berapa rakaat lagi? 10 rakaat dengan menambah, menjadikannya 10 rakaat, menjadikannya 10 rakaat, menjadikannya 11 rakaat, dengan menambah 8, menjadikannya 11 rakaat dengan menambah 8, maka boleh menjadikannya 11, bukan 10, tak witir, tak genap, tidak ganjil, 11 rakaat boleh. Maka apa yang boleh dilakukan oleh yang bertanya tadi dan juga sidang pendengar yang lain, Tuan yang panggil Satija selepas mau 80 lebih. Kalau saya pulau nak muruk nak. dengan niat Mak ni pusing. Pusing betul-betul itu. Naik pusing 6 ni puluh na 5 pada tuai pusing tu naik naik. 67 kasih pusing sudah umurnya itu. menjadikan Tua-tua jodoh tua-tua kawin bilang. disunatkan untuk dikerjakan 2 rakaat. Sama ada solat itu solat malam ataupun solat itu solat siang, maka kalau ditanya yang mana lebih utama dan lebih afdal, adakah solat 4 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat dengan 2 salam? Jawapannya adalah 4 rakaat dengan 2 salam lebih afdal. Sebabnya di dalam 4 rakaat dengan 2 salam, amalnya itu lebih. Dalam 4 rakaat 2 salam ada 2 salam. Dalam 4 rakaat 1 salam hanya ada 1. Jadi 1 amal dengan 2 amal di dalam solat 4 rakaat lain. Yang pertama, apa yang disumbangkan oleh orang tersebut adalah mesin penapis air. Dia bukan sumbang air. Air itu bukan dia punya. Dia bukan menyumbang air. Air adalah milik permis tempat sebutlah. Kalau air itu ataupun penapis air itu disumbangkan ke masjid, maka air itu adalah hak masjid. Kalau mesin penapis air itu disumbangkan di suatu tempat, maka ia adalah
Jawapannya tidak boleh dijual. Kerana air yang diberikan dalam keadaan seperti ini, ia dipanggil sebagai ibahah. Ia dipanggil sebagai ibahah. Dia bukan tamlik, dia bukan hebah, dia ibahah. Ibahah tu maksudnya apa? Dia benarkan untuk kita guna. Dia benarkan untuk kita guna. Yang dipanggil ibahan, untuk menggunakannya sahaja. Dan kalaulah ia dibenarkan ataupun permisi itu, dia beri air, dia menyumbang air untuk tujuan minuman, maka air itu tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Tidak boleh digunakan untuk tujuan selain daripada minuman. Adapun kalau hanya sekadar membasuh botol susu yang sedikit, maka zahirnya ia boleh digunakan. Kalaulah kita gunakan untuk perkara-perkara yang kecil seperti untuk membasuh botol susu, dan menurut anggapan kita ia terlalu sedikit dan tuannya itu insya-Allah membenarkannya, maka bolehlah kita menggunakannya. Ingat kaedah yang saya sebutkan tadi, kalaulah sesuatu itu diberikan untuk satu tujuan, maka pengguna hanya berhak menggunakan ataupun mengambilnya untuk tujuan mengapa ia diberi, kerana barang itu adalah milik seseorang dan seseorang itu memberikannya dengan suatu tujuan, maka kita tidak boleh menggunakannya luar daripada tujuan yang ia dibenarkan. Jelas, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan dari sahabat kita di WhatsApp Wiki. Muhammad Isa tanyakan soalan, boleh ke puasa nazar dilakukan bersama puasa di bulan Ramadan, Ustaz? Puasa nazar dilaksanakan bersama puasa Ramadan. Dia macam ni, kalau nak faham, kita ada berhutang dengan A. Kita ada berhutang, satu hutang 200, satu lagi 200. Maksudnya kita hutang dengan dia 2 Amal jam 9, malam 7.30. Kemudian kita bayarlah hutang kepada dia. Kita kata kepada dia, ini hutang saya RM200, dan hutang ini mewakili hutang kali pertama dan mewakili hutang kali kedua. Kira RM200 itu membayar 2 kali hutang. Hutang bulan Januari dalam RM200 ni, hutang bulan Februari pun dalam RM200 ini. Boleh tak? Tak boleh, kerana RM200 itu adalah hutang yang berbeza. Bila hutang yang berbeza, maka tanggungjawab yang berbeza. Tidak bolehlah satu hutang mewakili hutang yang lain. Tidak boleh. Begitulah juga dalam masalah nazar dan puasa Ramadan. Berpuasa di siang Ramadan satu kewajipan, satu tanggungjawab. Berpuasa nazar satu tanggungjawab yang lain. Maka dua tanggungjawab hendaklah dibuat secara berasingan, kerana memang tanggungjawab itu dibebankan supaya beban itu lebih. Maka tidak boleh dengan satu sahaja puasa kita ingin menunaskan dua beban yang ditanggungjawabkan di atas pundak kita. Maka oleh kerana itu tidak boleh tadarus di masjid dan nabi murni mak cerita sikap nasmat puasa nazar. Kalau seorang itu berniat dengan menggabungkan kedua-duanya sekali, maka niatnya tidak sah. Bila niatnya tidak sah, puasa nazar pun tidak sah, puasa Ramadan pun tidak sah. Lepas tu Ustaz kan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita Fi Amanillah di Facebook IKIM. Soalannya, adakah pahala qada solat di bulan Ramadan ini lebih besar dari solat sunat tarawih Maulana? Jadi mana yang lebih utama bagi seorang itu, yang ada qada solat sebelum-sebelum ini, Ustaz? Bila ditanya antara puasa, bukan puasa, solat, antara solat qada dengan sembahyang sunat, maka jelas solat qada hukumnya wajib, sembahyang sunat hukumnya sunat.
antara sembahyang sunat dan sembahyang fardu bandingannya 70 kali ganda pahalanya. Dari segi pahala, tanggungjawabnya, daripada segi tanggungjawab, maka sudah tentulah kalau ditanya yang mana lebih utama antara mengerjakan solat tarawih dan mengerjakan solat qada, maka jawapannya lebih utama mengerjakan sembahyang qada. Kalaulah seseorang itu dia banyak sembahyang qada, lalu pada bulan Ramadan ini dia terlalu sibuk dengan mengerjakan sembahyang qada sehingga dia tidak sempat untuk sembahyang tarawih, maka